Salam sejahtera. Kerajaan negeri akan campur tangan dalam usaha pengawalan harga pasaran perumahan di Sarawak dengan membina lebih banyak rumah berharga RM300,000 dan ke bawah. Menteri Perumahan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata ini kerana perumahan yang berharga RM400,000 dan ke atas tidak mendapat sambutan pembeli berikutan kesukaran mendapatkan pinjaman pembankan. So a lot of houses are now above 400,000. So we have to intervene. We have to intervene to make sure that the prices can come down. So we have Prima coming in, working with us. Then we have, the other day we were releasing houses at Miri, Vista Padana. And that one is only about 250,000 range. And some are only 110, some are 210. So below 300. Now, if you have this market below 300, the bank is willing to give them loans. Mengakui terdapat lambakan rumah yang berharga RM400,000 dan ke atas di pasaran kini, Menteri itu berkata lingkungan harga tersebut menyukarkan pihak yang berminat mendapatkan pinjaman perumahan dengan syarat-syarat yang agak ketat masa ini. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Amar Abang Johari berkata bagi memenuhi kelaikan para pembeli, kerajaan akan menyediakan lebih banyak perumahan berharga di bawah RM300,000. Terdahulu, beliau menyampaikan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM230,000 kepada Persekutuan Persatuan Komuniti Cina bahagian Kuching. Peruntukan yang diterima oleh pengerusi persekutuan itu, Datuk Sim Siu Leong, akan diagih kepada 23 persatuan yang bernaung di bawah persekutuan tersebut untuk menjalankan aktiviti. Pada majlis itu, Datuk Amar Abang Johari turut menyerahkan peruntukan sebanyak RM300,000 kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hua No. 4 Jalan Nanas yang merupakan peruntukan tambahan kepada RM500,000 yang telah beliau sumbangkan terdahulu bagi pembangunan blok tambahan sekolah tersebut. Peruntukan diterima oleh pengerusi sekolah Kapitan Bong Kim Chiu. Perusahaan nanas akan dikembangkan di Simunjan dan Gedong dalam usaha meningkatkan hasil pertanian penduduk setempat. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Naruddin Majais berkata melalui memorandum persefahaman MOU baru-baru ini yang dimeterai dengan pelabur dari Johor, nanas jenis MD2 akan mula ditanam di kawasan itu dalam masa terdekat. Di harvest dua kali. Di mana satu ekarnya boleh memberi pendapatan RM50,000 sekali harvest. Datuk Naruddin yang ditemui pemberita RTM turut menjelaskan tanaman tersebut mampu menghasilkan kuantiti yang banyak setiap tuaian. Beliau percaya dengan benih berkualiti tinggi dan usaha sama bersepadu tersebut, petani tempatan akan berupaya menambah hasil pendapatan dengan tuaian 2 kali setahun. Oleh itu, Datuk Naruddin berharap lebih ramai petani di kawasan berkenaan untuk menceburi penanaman nanas yang mampu menjana hasil yang lumayan. Terdapat keperluan untuk menubuhkan sebuah institut pendidikan guru IPG di bahagian Limbang dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan di bahagian utara Sarawak. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Liasan berkata, sehubungan itu beliau telah memberi cadangan bertulis untuk membina maktab perguruan tersebut sama ada di Limbang atau Lawas yang telah mendapat respon positif daripada kerajaan. Dan saya melihat ini ada keperluan, bukan sahaja untuk kawasan di paling utara ini, malahan disebabkan kedudukan. Kedudukan Limbang Lawas ini adalah begitu strategis sekali dan ini kemungkinan boleh menampung keperluan daripada Sabah, Labuan dan sebagainya. Dan kita akan terus menyusuli cadangan ini untuk kita nak mendapatkan maktab perguruan. Datuk Amar Awang Tengah memberitahu pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pendidikan Bahagian Limbang di Limbang. Setakat ini Sarawak mempunyai hanya 3 buah institut pendidikan guru iaitu IPG Miri, Kota Samarahan dan Batu Lintang. Terdahulu dalam ucapannya beliau menasihati para pendidik untuk mengadakan usaha bagi memastikan pelajar yang sebilangan besarnya bersekolah di luar bandar menerima pendidikan yang berkualiti setaraf sekolah-sekolah di bandar. Pada majlis itu seramai 181 warga pendidik menerima anugerah kecemerlangan masing-masing.
Pendekatan Turun Padang Pemuda Barisan Nasional BN berjumpa dengan rakyat di peringkat akar umbi merupakan langkah untuk memahami dan mencari dasar yang sesuai dalam membantu rakyat. Ketua Pemuda BN Negeri Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu strategi itu bukan sahaja dapat menyelami dan mendengar sendiri permasalahan rakyat, malah ia dapat memastikan sama ada sesuatu dasar atau polisi kerajaan sampai kepada rakyat. Jelasnya, pemuda BN juga memainkan peranan penting melalui khidmat bakti pemimpin muda sekaligus memberi pendarahan kepada mereka untuk memahami kehendak dan kemahuan rakyat di peringkat akar umbi agar dapat dipanjangkan kepada kementerian atau agensi berkaitan untuk tindakan. Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Kejaraya berkata demikian pada program jelajah Armada Pemuda Barisan Nasional Sarawak Misi Kemenangan di rumah Joshua Manit Anak Buyu di Jalan Bintulu Tatau. Katanya pergerakan itu juga merupakan penggerak jentera pilihan raya parti dan perlu komited khususnya membantu dan memastikan kemenangan besar calon BN pada pilihan raya negeri ke-11 nanti. Beliau juga menggesa pemuda BN perlu berusaha lebih memastikan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim diberikan kemenangan besar kerana ia akan memberi keyakinan untuk mencurah bakti sepenuhnya kepada rakyat Sarawak. Peruntukan berjumlah RM250,000 telah diserahkan kepada penduduk perkampungan Kenyah Badeng Data Kakus di pedalaman Tatau oleh Menteri Muda Kebudayaan dan Warisan Negeri Liwan Lagang. Daripada itu, RM5,000 masing-masing diperuntukkan bagi setiap 13 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK yang berjumlah RM65,000. Bagi tujuan pembaikan jalan bertar sepanjang 18 km, peruntukan diberikan berjumlah RM100,000 dan pembaikan jambatan pula berjumlah RM45,000. Liwan turut menyalurkan peruntukan berjumlah RM15,000 bagi penganjuran pesta menuai atau Rami Ajau dan RM25,000 kepada gereja SIB Data Kakus. Seorang bekas pelajar tingkatan 5 yang mencatat keputusan cemerlang 9A dalam SPM 2015 juga diberi insentif peribadi RM5,000 oleh Liwan. Liwan Lagang yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri DUN bagi kawasan Belaga menyampaikan sumbangan itu di Majlis Perasmian Jambatan Besi dan Pesta Menuai Padi Data Kakus 2016 di perkampungan tersebut pada Sabtu dan Ahad. Inilah satu WB yang sangat kami harapkan untuk membawa pembangunan untuk daerah Belaga, terutamanya untuk Data Kakus. Kami penduduk Data Kakus tidak jangka-jangka yang dia dapat menolong dan membantu kami dengan beberapa jumlah wang ringgit. Jadi yang semalam itu luar biasa, dia terus bagi dengan ketua rumah yang ada di kampung ini dan apa saja yang jenis yang kami memohon dia luluskan. Itu kami pun banyak terima kasih. Perkampungan Data Kakus merupakan sebuah perkampungan terpencil di daerah Tatau yang memerlukan perjalanan 6 jam dengan menaiki kenderaan pacuan 4 roda melalui ladang sawit dan jalan pembalakan dari Bandar Bintulu. Berucap pada majlis tersebut, Liwan berharap masyarakat Kenyah Badeng terus komited bersama dengan kerajaan membangunkan kawasan tersebut. Sebagai rekod, selepas persempadanan semula 11 kawasan baharu DUN Sarawak, Data Kakus yang dahulunya di bawah DUN Kakus kini diletakkan di bawah DUN Belaga. Sejiwa Senada SJSN Limbang yang melabuh tirai Ahad malam mencatat rekod baharu dengan jumlah kehadiran tertinggi bagi pengunjung bagi menyaksikan seramai 171,000 orang hadir sepanjang tempoh 3 hari program tersebut, sekaligus mengatasi rekod pengunjung bagi SJSN di 6 lokasi sebelum ini. Mendedahkan perkara ini, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, selain jumlah tertinggi bagi kehadiran pengunjung, SJSN Limbang turut mencatat jumlah tertinggi dalam hasil jualan tertinggi dengan perolehan RM1.6 juta selain rekod tertinggi dalam pendaftaran dalam e-peraduan dengan 14,531 penyertaan. Jelasnya, SJSN Limbang berjaya mencapai objektifnya dalam memberi penerangan dan perkhidmatan agensi-agensi kerajaan kepada rakyat sekaligus merapatkan lagi hubungan rakyat dengan kerajaan. Tambahnya, kehadiran jumlah tertinggi kehadiran pengunjung ini disifatkan sebagai satu terjemahan sokongan rakyat terhadap kerajaan sedia ada. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan SJSN Limbang yang diadakan di Kompleks Sukan Limbang.
Sementara itu, pengunjung paling bertuah, Jeffrey Jambong, seorang mekanik dari Rumah Panting Simpang Ukong, Jalan Medamit, berjaya membawa pulang hadiah utama sebuah kereta Perdua Azia, sumbangan Tanjung Manis Resources Sendirian Berhad, anak syarikat pusaka. Jadi saya tidak menyangka kemenangan ini kemenangan amat bertuah bagi saya. Tidak aja rezeki lah untuk saya 2016 ini. Dalam rancangan Sajiwa Senada 2016. Manakala Misnis Azman dari Kampung Bangkita merupakan pemenang hadiah seekor kerbau sumbangan residen bahagian Limbang, Datuk Maria Hasman. Untuk rekod, SJSN Limbang menawarkan hadiah unik yang merupakan haiwan ternakan berbanding SJSN sebelum ini. Sementara itu, inisiatif kerajaan turun padam melalui program Sejiwa Senada SJSN merupakan landasan terbaik bagi menyampaikan perkhidmatan secara terus kepada rakyat. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, program SJSN diharap dapat memberi pemahaman kepada rakyat mengenai dasar yang telah dilaksanakan kerajaan selain pencapaian dan hala tuju negara pada masa akan datang. Sehubungan itu, penganjuran program seumpama itu tepat pada masanya bagi menangkis dakwah pihak tidak bertanggungjawab, terutama menjelang pilihan raya negeri yang kian hampir. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian pada majlis penangguhan SJSN bahagian Limbang di Kompleks Sukan Limbang. Dalam pada itu, katanya nikmat pembangunan yang dikecapi sekarang adalah hasil kerjasama dan sokongan padu rakyat kepada kerajaan sedia ada. Jelasnya, bahagian Limbang yang merangkumi dua daerah iaitu Limbang dan Lawas mempunyai banyak potensi yang boleh dibangunkan bagi memajukan kedua-dua daerah itu. Tambahnya, kedudukan Limbang yang strategik dalam kawasan pertumbuhan Asia Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina, BIM Iaga dan pelaksanaan projek Pan Borneo diharap akan meningkat sektor perdagangan dan pelancongan bagi kawasan utara negeri ini. Pustaka Negeri Sarawak mengadakan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan landskap dan penanaman pokok di sekitar bangunan repositori rekod negeri di Petra Jaya Kuching. Ahli Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri, Dr. Rita Manurung, semasa merasmikan program tersebut berkata, ia bertujuan untuk menyelenggara dan mewujudkan persekitaran, taman dan landskap indah dan bersih di sekitar bangunan repositori rekod negeri. Dr. Rita memberitahu gotong royong itu juga bagi mengindahkan taman dan landskap melalui penanaman pelbagai spesies asli pokok-pokok. Pelbagai spesies pokok dan tanaman herba ditanam termasuk limau kasturi, durian Belanda, mangga, serai, kunyit dan lidah buaya. Bagi para peserta yang hadir, program itu sedikit sebanyak telah memberi manfaat dan perlu diadakan dengan lebih kerap bagi keceriaan persekitaran. Penanaman hari itu banyak mendedahkan tentang banyak jenis-jenis buah-buahan yang pernah kita nangga melalui di luar lah, di pasaran. Memang bagus untuk boleh dilakukan untuk lain hari lagi sekali. Well, this is a very nice program which as Pustaka is holding a gardening day. So this is to let people know that whatever trees we plant and then save the environment. Satu, boleh bekerjasama dengan pustaka dan orang awam. Yang nombor dua, kita dapat peluang untuk fikir pasal alam sekitar. Turut diadakan bengkel penghasilan baja kompos yang dikendalikan oleh Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar dan wakil penduduk Kampung Bako yang mahir menghasilkan sendiri baja kompos. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada pukul 10 pagi, Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Sateh menyempurnakan majlis perasmian Kompleks Pentadbiran bahagian Serian di SJK Chonghua Sirian. Manakala pada pukul 11.15 pagi, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu Numpang mengadakan sidang media berhubung Majlis Perasmian Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Betong di Simpang Layar Betong. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Fiona.